Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pemeteraian pelan tindakan bagi pelaksanaan perkongsian komprehensif antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam adalah tepat pada masanya dalam mengukuhkan lagi kerjasama dua hala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pemeteraian pelan tindakan bagi pelaksanaan perkongsian komprehensif antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam adalah tepat pada masanya dalam mengukuhkan lagi kerjasama dua hala dan membantu persediaan dalam menghadapi era gangguan dan ketidaktentuan global. Baginda menyifatkan lawatan rasmi Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri Puan Lee Thi Bich Tran ke negara Brunei Darussalam sebagai bukti kukuhnya hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara sejak 30 tahun lalu. Sejak Republik Sosialis Vietnam menjadi sebahagian daripada keluarga ASEAN di Bandar Seri Begawan pada tahun 1995, titah baginda, ia telah menjadi salah sebuah negara ekonomi yang paling pesat berkembang di rantau ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pada majlis persantapan rasmi bagi meraikan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri. Majlis menghadap berlangsung pagi tadi di Istana Nurul Iman. Sebelum majlis menghadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri di perkarangan Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan Tuan Yang Terutama dan isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja yang berangkat sama ke majlis tersebut. Turut hadir ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Menteri Pengiring dan isteri.
Selepas majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam bagi majlis perjumpaan dua hala. Semasa majlis perjumpaan dua hala, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lainnya membincangkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam, serta kerjasama antara kedua-dua buah negara termasuk melalui pemeteraian Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership yang akan melakar hala tuju masa depan hubungan dua hala. Our political cooperation has expanded in many areas, and I am happy that we will be signing the plan of action to provide a strategic direction in our relations. I look forward to continuing our work together to further enhance the goodwill and friendship between our countries and people. Tôi thực sự là rất vui mừng và xúc động và cũng thấy vinh dự khi lần đầu tiên đến thăm Brunei Darussalam trên cương vị là Thủ tướng. Kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và rất là nồng ấm cả về con người và thời tiết. Tôi cảm nhận là rất là sâu sắc điều này. Selesai majlis perjumpaan dua hala, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menyaksikan majlis penandatanganan bagi dua instrumen persefahaman di antara kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Republik Sosialis Vietnam, iaitu Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership between Brunei Darussalam and the Socialist Republic of Vietnam 2023-2027 dan exchange of notes for the arrangement on visa exemption for holders of diplomatic and official passports. Majlis-majlis penandatanganan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan Tuan Yang Terutama Bui Tan Son, Menteri Luar Negeri bagi pihak Kerajaan Republik Sosialis Vietnam. Pada sebelah tengah hari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat ke Baitur Rahmah bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan Isteri untuk menghadiri majlis persantapan rasmi berserta dengan ahli-ahli kerabat diraja dan rombongan daripada Republik Sosialis Vietnam. Majlis persantapan rasmi dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Antal hadha bi'inayatika ar-rabbaniyah wa tahfadha bihifdhi wiqayatika as-samadaniyah 'azamat as-sultan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia memuji pencapaian cemerlang Republik Sosialis Vietnam termasuk program transformasi digital nasional. Pemeteraian Pelan Tindakan Titah Baginda adalah tepat pada masanya dalam mengukuhkan lagi kerjasama dua hala dan membantu persediaan dalam menghadapi era gangguan dan ketidaktentuan global.
In the last few years, regardless of the ongoing challenges faced due to the COVID-19 pandemic, we have been able to work together on energy supply, and as a result, our trade has gone beyond the $500 million target we set in 2017. Therefore, we are keen to further develop our trade linkages, particularly through joint ventures in agriculture, to help build the capacity of local industries and ensure our food security. Our educational linkages have also continued to strengthen through the partnership between UBD and FPT University in Da Nang, bringing our people closer together. At the same time, with the visa exemption to be implemented, this will make it easier for our people to travel to each other's countries, as well as facilitate the movement of goods and services. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan kepada Republik Sosialis Vietnam sebagai rakan karib dalam ASEAN atas sokongan padu kepada negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2021. I therefore look forward to continuing our work together in advancing mutual commitment for ASEAN Community Post 2025 vision. I would also like to take this opportunity to congratulate Vietnam on the successful election to the United Nations Human Rights Council last October. I'm confident that Vietnam will provide a meaningful voice on the promotion and protection of human rights issues. Năm 1995 và việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei tháng 3 năm 2019. Ini diikuti dengan ucapan balas daripada Tuan Yang Terutama yang menzahirkan rasa syukur atas hubungan mesra yang telah lama terjalin antara kedua-dua buah negara dan mengucapkan tahniah kepada negara Brunei Darussalam atas pencapaiannya di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dalam pada itu, Tuan Yang Terutama juga menzahirkan keyakinan negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai peralihan ekonomi dan wawasan 2035. Dalam usaha ke arah mempelbagaikan kedua-dua buah negara ekonomi, Tuan Yang Terutama menekankan pemeteraian Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership 2023-2027 akan memberi laluan kepada peluang yang lebih besar yang akan dapat meningkatkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah negara. Tuan Yang Terutama seterusnya menghargai sokongan aktif negara Brunei Darussalam dalam forum pelbagai hala seperti APEC dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta berharap supaya persahabatan yang berterusan ini akan lebih kukuh ke arah membina komuniti ASEAN. Giúp chúng ta triển khai một cách toàn diện, bài bản. Tất cả các quý vị đại biểu xin trân trọng cảm ơn. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri serta rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah
Ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran, dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Lawatan rasmi Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam mencerminkan hubungan diplomatik yang kukuh antara kedua-dua buah negara. Detik-detik bersejarah hubungan istimewa kedua-dua buah negara dimuatkan dalam sorotan lawatan rasmi Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Your visit is a testament to a strong friendship and growing relations since the establishment of our diplomatic relations 30 years ago. Trong những năm gần đây, cùng chia sẻ quyết tâm xây dựng nền kinh tế đa dạng, độc lập, tự chủ, hai nước chúng ta có cơ hội đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, meneruskan lawatan rasmi 2 hari ke negara ini dengan mengunjungi Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja petang tadi. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan rombongan ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua.
dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokyau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Semasa lawatan, rombongan menyertai forum perniagaan peringkat tinggi antara komuniti perniagaan dan syarikat-syarikat tenaga negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Menteri Pengiring. Terdahulu pada sebelah pagi, Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri Puan Lee Thi Bek Tuan mengadakan lawatan ke Universiti Brunei Darussalam UBD untuk memantau kelas bahasa Vietnam dan pengajaran bahasa Inggeris dalam talian dengan Pusat Global UBD FPT di Da Nang, Vietnam. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan isteri di Institut Sains Kesihatan Penyiaran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah UBD, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Pemangku Menteri Pendidikan dan isteri. Semasa lawatan, Tuan Yang Terutama dan rombongan berpeluang berinteraksi dengan para pelajar semasa sesi pembelajaran kelas bahasa Vietnam. Rombongan seterusnya mengadakan lawatan ke Pusat Penyelidikan Botani UBD BRC. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Menteri Pengiring dan isteri. Sementara itu, Puan Lee Thi Bek Tuan, isteri Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, petang tadi mengadakan lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Ketibaan Puan Lee Thi Bek Tuan dialu-alukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Puan Lee Thi Bek Tuan dibawa melawat ke ruang galeri pameran Istiadat Perpuspaan 1968 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Galeri Pameran Diraja. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan isteri Puan Lee Thi Bek Tuan serta rombongan petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan rasmi selama 2 hari ke negara Brunei Darussalam. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Menteri Pengiring dan isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan isteri. Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Sosialis Vietnam. Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei dan isteri dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan isteri. Sebelum menaiki pesawat khas, Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei.
Pertukaran idea, pandangan dan pengalaman berkaitan isu-isu semasa serta perkembangan-perkembangan serantau dan antarabangsa dibincangkan semasa kunjungan hormat Menteri Kesihatan yang mengadakan lawatan kerja ke Republik Singapura di bawah program SR Nathan Fellowship bermula 8 Februari hingga hari ini. Semasa lawatan tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengadakan kunjungan hormat kepada beberapa pemimpin Republik Singapura termasuk Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras Keselamatan Negara, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Singapura dan Tuan Yang Terutama Ong Ye Kong, Menteri Kesihatan. Semasa kunjungan hormat tersebut, para pemimpin juga mengalu-alukan kerjasama dua hala dalam bidang kepentingan bersama, terutamanya bidang kesihatan antara negara Brunei Darussalam dan Singapura. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Menteri Kesihatan juga mengadakan lawatan ke So Sui Hock School of Public Health SSHSPH Health Promotion Board HPB Kalang Poliklinik, Singapore Food Agency SFA dan Kementerian Kesihatan Singapura. SR Nathan Fellowship yang dianugerahkan kepada Menteri Kesihatan oleh Kerajaan Singapura merupakan program peringkat tinggi yang membolehkan pemimpin-pemimpin untuk mengadakan dialog dan bertukar idea, pengalaman dan perspektif bersama pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai kanan kerajaan dari Singapura sekaligus menggalakkan persefahaman dan kerjasama antara Singapura dan negara-negara yang dijemput. Hasil segar peladang Kitani, tema gerai hujung minggu Pasar Kitani yang diungkayahkan sebagai platform alternatif bagi memasarkan produk hasil keluaran pertanian daripada para pengusaha dan peladang tempatan. Gerai hujung minggu Pasar Kitani kini diadakan di lokasi baharu di Pusat Agribisnes Rimba, Gadong. Perasmiannya disempurnakan pagi tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penamaan baharu bagi Pusat Hortikultur Rimba Gadong sebagai Pusat Agribisnes Rimba Gadong. 63 buah petak disediakan untuk para peladang menjual produk-produk hasil tempatan, tanaman hiasan serta bahan input pertanian. Pasar Kitani diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad bermula hari ini dari pukul 6 pagi hingga 5 petang. Musabakah membaca Al-Quran bagi lelaki dan perempuan berumur 40 tahun ke atas bagi masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Ia diadakan buat kali kelima sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. 27 qari dan 17 qari'ah menyertai musabakah. Dalam bahagian lelaki, juara disandang oleh Haji Awang Norasilin bin Haji Awang Puting dari Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup. Manakala Dayang Husna binti Basuri dari Masjid As-Solihin muncul juara bahagian wanita. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Pertandingan antara lain bertujuan untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara zikir dan sekaligus menjadikan rakyatnya celik Al-Quran.
Sementara itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA pada tahun ini menjadi tuan rumah bagi Musabaqah Tilawatil Quran Institut Pengajian Tinggi Piala Chancellor 2022. Majlis penutupan musabaqah berkenaan diadakan petang tadi di UNISA. Hadir Dr. Arman bin Haji Asmat, penolong Rektor Penyelidikan Antarabangsa dan Perkhidmatan UNISA. 8 peserta menyertai pertandingan yang antara lain bertujuan memupuk minat dalam bidang tilawah dan terus mengembangkan lagi bakat yang ada. Dua belia akan mewakili negara ke sidang kemuncak belia ASEAN India keempat di Hyderabad, Telangana mulai 12 hingga 16 Februari 2023. Wakil negara terdiri daripada Awang Muhammad Alif bin Mursidi, Setiausaha Agong Tertinggi Majlis Belia Brunei, dan Awang Muhammad Wa'i Al-Syafiq bin Muhammad Syafi'i, timbalan bendahari Majlis Belia Brunei berlepas meninggalkan negara petang tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, timbalan pengarah belia dan sukan. Sidang kemuncak akan membawa tema memperkukuh perkongsian ASEAN India dalam Indo-Pasifik. Saya dan rakan saya akan membentangkan mengenai latar belakang negara Brunei Darussalam lah, yang termasuk dari segi sejarah Brunei, ekonomi, demografik dan juga kesukanan dan kebudayaan Brunei lah. Sebagai contoh, kalau dalam budaya itu kami akan membentangkan mengenai 7 puak jati Brunei. Unit Sukatan dan Timbangan SDT, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE dan Tabung Amanah Pekerja TAP di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengendalikan operasi bersepadu di kawasan Kuala Belait dan Seria pada 4 Februari 2023. Hasil operasi unit SDT mendapati sebanyak 7 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151.1. Notis peringatan telah dikeluarkan ke atas kesalahan. Notis peringatan telah dikeluarkan ke atas kesalahan tidak memaparkan tanda berat ke atas beberapa produk barang-barang berbungkus dan mempamerkan tanda berat yang tidak betul. Semasa operasi dilaksanakan, pihak pengurusan dan pekerja-pekerja pembungkus juga turut dikongsikan tata cara membungkus dan menimbang dengan betul. Sementara itu, seorang pekerja didapati belum berdaftar dan belum dicarumkan dengan TAP. Pada masa yang sama, Jabatan Buruh mendapati satu kesalahan di bawah Perintah Pekerjaan 2009 Bab 10. Operasi merupakan tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan secara rutin dalam memastikan sebarang penggunaan alat sukat dan timbang bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Operasi sepadu juga menguatkuasakan peruntukan Bab 23 Akta Amanah Pekerja Penggal 167 dan Bab 26 Perintah Amanah Pencen Caruman Tambahan 2009. Sehubungan itu, para majikan di negara ini diingatkan supaya sentiasa memantau hal ehwal kebajikan pekerja selaras dengan kehendak Perintah Pekerjaan 2009 dan dinasihatkan untuk tidak menyalahgunakan lesen pekerja asing dan melanggar akta di bawah Perintah Pekerjaan 2009. Pertanyaan lanjut hubungi agensi-agensi berkenaan seperti yang tertera. Sementara itu, Unit Sukatan dan Timbangan SDT Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan
di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi bergiat proaktif dalam menguatkuasakan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dengan mengadakan perkhidmatan pengujian mudah alih dan lawatan pemeriksaan tidak berjadual ke beberapa buah pasar dan tamu di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Lawatan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari dan awal bulan Februari 2023. Daripada usaha yang dijalankan di Tamu Kianggeh, Pasar Gadong dan Pasar Tani Satinaga Kampung Selayun, unit SDT mendaftarkan 58 unit mengeluarkan satu notis peringatan kerana gagal mematuhi peraturan-peraturan penelitian alat-alat sukatan dan timbangan 1994 disebabkan penggunaan alat sukat dan timbang yang telah mansuh pendaftaran. Pemilik alat berkenaan dikehendaki untuk memperbetulkan isu tersebut dan hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan. Sementara itu, individu-individu dan atau perniagaan yang ingin mendaftarkan alat sukat dan timbang boleh mendaftarkannya di pejabat unit SDT mengikut tadahan tempat tinggal seperti yang tertera. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT melalui talian 233-4092 atau email sdt@mofe.gov.bn. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 127 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%. Permohonan bagi skim Technical and Vocational Education and Training TVET bagi sesi akademik 2023-2024 khusus bagi pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri akan dilanjutkan sehingga hari Isnin 20 Februari 2023 pukul 4 petang. Orang ramai khususnya penuntut-penuntut lepasan sekolah di peringkat O yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah dialu-alukan untuk memohon bagi skim tersebut. Borang permohonan skim TVET boleh didapati dari laman sesawang www.moe.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan melalui talian 238-0019 pada waktu bekerja atau email scholarship@moe.gov.bn. Seorang warga negara Bangladesh didakwa atas kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah pas imigresen lawatan mansuh selama 402 hari. Muhammad Aminur Rahman, 43 tahun, dihukum 3 bulan penjara dan 3 kali subatan. Hukuman dijalankan berkuat kuasa pada 12 Januari 2023. Liga Futsal Brunei, Almeras FC membuka kempen Liga musim ini dengan berpesta gol 8-0 dalam pertemuannya menentang Kahar FT semalam. Perlawanan berlangsung di Dewan Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam UBD. Pada perlawanan tersebut, Muhammad Fitri bin Zul menyumbang 2 gol buat Almeras FC. Manakala awangku Muhammad Amirul Haziq, pengiran Kamshul Zaman, Syazwan Haji Hassan, Muhammad Iqmal Samsul, Muhammad Azikuddin Haji Baharin, Muhammad Syazwan Hashim
dan Ahmad Afif As'ad Haji Ali masing-masing menyumbangkan 1 gol. Sementara dalam perlawanan kedua, BIBD SRC mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan DDT-FT 4-3. Pada perlawanan tersebut, awangku Muhammad Jamil Pengiran Haji Jaludin menyumbang 2 gol buat BIBD SRC. Manakala Alif bin Ali dan Faiz Badri Haji Bujang masing-masing dengan 1 gol. 3 gol DDT-FT masing-masing dijaringkan oleh Muhammad Faiz Zakaria, Muhammad Nur Syazwan Halidi dan Muhammad Zulhamzi Haji Awang.